Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa thumma ila ar-ruhi Syekhuna Daw Zamzami hafizahullah al-mulaqqini hazihi tariqah al-hadadiyyati. Wa thumma ila wa khususu musannifi hadha al-kitab Syekh al-Miftahul Muri fi ilmi at-tauhid وأصوله وفروعه وذوي حقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في جنة ويعيد على أسرارهم وأموالهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah taala beri peluang untuk kita bersama-sama hadir ke rumah dia. Ada lebih kurang 3-4 bulan juga tu dah kita duduk rumah. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih sayang kepada kita, dan itulah bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita secara zahirah beri bentuk ujian zahir tapi rasa batin. Maka sebab itu di dalam kitab Ad-Durratun Nafi'ah ini dikarang oleh Syekh Uthman Al-Jalaluddin Al-Penanti. Beliau itu sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, seorang ulama di Pulau Pinang. Alhamdulillah dua minggu lepas saya alhamdulillah dah dapat melawat rumah dia di Penang, di Penanti. Jadi beliau tulis dalam kitab beliau itu ada dua. Sebahagian para ulama ada yang menandakan alamat kiamat kepada 3 alamat. Yang pertama, alamat kiamat yang telah jatuh. Yang kedua, alamat kiamat yang sedang jatuh. Dan yang ketiga, alamat kiamat yang akan jatuh. Sebahagian para ulama ada membahagikan bahawa alamat kiamat itu ada sukhra, ada kubra. Ada alamat kiamat yang besar, ada alamat kiamat yang kecil. Jadi kitab tu dia tulis di antara alamat kiamat yang jatuh adalah penyakit yang kita kata tak biasa jatuh. Maka jatuh. Maka kita kena perhati baik-baiklah. Itu di antara tanda kiamat yang perlu kita halusi, yang perlu kita teliti, yang perlu kita ambil iktibar. Jangan kita jadi orang yang kita kata ada uji yang tak ada uji yang sama. Jangan gitu. Kerana apa? Kalaulah kita di kalangan orang yang berasa begitu, kita bimbang kita mati dalam keadaan tak sedar mati. Itu malapetaka tu, mati dalam keadaan tak sedar tu malapetaka. Apa contoh? Buat dosa atau Allah Ta'ala tarik nyawa, itu tak sedar belaka tu. Malapetaka.
Maka sebab itu di antara tanda kematian yang baik, dia sedar. Apa maksud dia sedar? Dia mari berasa nak taubat, dia mari berasa nak berubah. Itu itu kematian yang baiklah. Maka kita kena beringat-beringat. Itu selingan sajalah muqaddimah. Itu. Lama sangat dak ceramah, dak mengajar. Alhamdulillah. Jadi kita sambung lagi pada kitab kita Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid, iaitu yang dikarang oleh Tuan Minal, seorang ulama Fatani, bicara tentang sifat 20. Bau ni sampai kat mana dah? Ada tanda. Dan wajib dah tiap-tiap mukallaf habis dah. Ke wujud masuk. Kita masuk wujud lah. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bab wujud. 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 Artinya wujud ada zat Allah Ta'ala. Maka ada zat Allah Ta'ala, kena tambah situ dulu. Maka ada zat Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Zat Allah. Lawannya sifat wujud, tiada adam. Mustahil Allah Ta'ala ataupun mustahil zat Allah Ta'ala itu tiada, hanya wajib ada selama-lamanya. Adapun tanda ada Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Baik. Jadi sebelum kita masuk perbahasan sifat wujud, terdahulu kita telah bahas berkenaan hukum akal, hukum adat, hukum syara. Sebelum kita nak masuk sifat wujud ni, para ulama menggariskan wajib kita kena halusi, wajib kita kena buat beza antara hukum syara itu apa, hukum adat itu apa, dan hukum akal itu apa. Kita terang sikit-sikit lah. Kalau hukum adat itu bangsa kepada ghalibah, kebiasaan. Contoh hukum adat kita sebut, panas itu membakar, tajam itu memotong, apa lagi, air itu membasah. Itu hukum adat, ghalibah, kebiasaan. Itu hukum adat. Tetapi harus pada Allah, kalau api itu asal adat dia membakar, kalau di sisi Allah boleh api itu tidak membakar. Seperti mana yang berlaku pada umat yang terdahulu ataupun Nabi kita yang terdahulu, dicapak di dalam sekalung api, maka tidak terbakar, bahkan merasa sejuk. Itu di antara harus di sisi Allah, walaupun ghalibah api itu membakar, tetapi dia tidak membakar. Kalau hukum syara, ini bangsa kepada hukum harian kita, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Wajib pada syarak itu beza wajib pada akal. Wajib pada syarak, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Kita buat, Allah Ta'ala beri pahala. Kita tak buat, Allah Ta'ala beri seksa. Contoh, semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat dan lain-lain. Itu wajib pada syarak. Sama juga haram. Kita buat benda yang haram, Allah Ta'ala beri dosa. Kalau kita tinggalkan benda yang haram, maka kita dapat pahala. Sama juga makruh, sunat, harus. Tu. Tahu belakang dah tu, tak ada masalah lah. Tapi yang paling penting di sini, kalau melibatkan ilmu tauhid, adalah hukum akal. Hukum akal dia ada 3. Yang pertama wajib pada akal, yang kedua mustahil pada akal, yang ketiga jaiz, harus pada akal. Kalau wajib pada akal,
benda, perkara yang tidak dapat tidak ada dalam kepala akal kita. Kalau mustahil, benda tidak terupa dalam akal kita. Kalau harus, boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Kalau wajib pada akal, contoh Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kidam. Wajib pada akal kita memikirkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Apa kidam? Sedia. Tidak ada mula, tidak ada akhir. Maka wajib di ketika itu kita kena fikir bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Kenapa? Kerana kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kidam, pasti dia bersifat dengan lawan bagi kidam, iaitu baharu. Mustahil, kerana baharu itu sifat bagi manusia. Maka di ketika itu kita kena hukum akal kita bahawa Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan qidam. Contoh yang lain, wajib pada akal. Air ini, air nak membolehkan air duduk di sini, wajib botol air ni mengambil ruang. Wajib kena fikir gitu. Kalau kita kata botol duduk sini tak ada ruang, mana boleh duduk sini? Tak. Macam ayah-ayah duduk lah tu, ruang, kena ada ruang sikit. Tak. Maka wajib di ketika itu tuan-tuan, ayah-ayah duduk depan ni kena ada ruang yang sedikit membolehkan duduk. Maka di ketika itu hukum kita, akal kita menghukum wajib kita mengambil ruang sedikit. Mustahil pada akal. Contoh, kita kata botol ini tak ambil ruang, duduk di sini. Kita kata botol duduk sini tapi dia tak ada ruang. Mustahil. Mustahil pada akal. Kenapa? Kerana nak membolehkan botol duduk di sini, pasti dia memerlukan ruang. Kadarang dia lah. Kalau tak ada ruang, dah duduk sini, jatuh semua. Tak? Jatuh semua pada bawah. Sama juga tuan-tuan, ayah-ayah duduk depan ni memerlukan ruang. Kalau tak ada ruang, mustahil pada akal. Sama juga Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baharu. Mustahil pada akal. Kerana baharu itu adalah sifat makhluk. Maka bersabitanlah sifat salbiah pula, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala bersalahan daripada yang baharu. Tidak ada misal bagi Allah. Kerana baharu itu sifat makhluk. Maka mustahillah kita katakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan yang baharu. Kalau jaiz, harus pada akal. Ini barang ada, barang tak ada. Barang boleh jadi, barang boleh tidak jadi. Contoh, botol ini, bergeraknya botol ini ke kanan ke kiri, ini harus pada botol. Hukum akal kita mengatakan botol ini bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, ini harus bagi dia. Dan harus bagi akal kita. Sama juga Allah Subhanahu wa taala buat setiap mungkinat. Kita ni mungkinat daripada tak ada kepada ada. Maka jadinya kita ini adalah harus bagi Allah. Berbeza puak-puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah ni yang diasaskan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni, dia ni anak murid kepada Imam Hasan Al-Basri di Baghdad dulu. Dia ni berselisih pandangan tentang bab berkenaan orang yang membuat dosa besar masuk syurga ke tidak. Imam Abu Hasan Al-Basri mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar ni, dia ini masuk syurga. Akan tetapi sebelum masuk syurga, dia dulu kena seksa dulu, masuk neraka dulu. Lepas habis belaka, barulah masuk syurga. Tetapi Wasil bin Atha ni, dia tak setuju dengan Imam Hasan Al-Basri. Dia tak setuju dengan pandangan tu. Dia mengatakan bahawa orang buat dosa besar ni bukan duduk dalam
Syurga duduk tengah, dia kata. Lepas kena seksa, duduk tengah. Maka sebab itu Wasil bin Atha ni dia buat satu istilah manzilah baina manzilatain. Duduk di antara dua, duduk tengah, dia kata. Tu puak-puak Mu'tazilah tu, sesak barat belaka. Di antaranya lagi Mu'tazilah ni, dia mendakwa bahawa jadinya kita ini adalah wajib pada syarak. Kok mananya Allah Ta'ala wajib kena buat manusia, dia kata. Kalaulah Allah Ta'ala itu buat manusia ini wajib pada syarak, kita kena balik pada takrif syarak. Benda takrif syarak tadi, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Kalau Allah tak buat dak kita ni gimana? Dosa Allah. Begitu. Mu'tazilah. Banyak pandangan Mu'tazilah kita berselisih dengan dia, bahkan dia tu sesat daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah Syairah Maturidiyah kita. Di antaranya lagi, kalau puak Mu'tazilah ini orang yang tidak sembahyang, ini tak apa kait ni, tak semayang semata-mata, tak tahu lagi dia ingkar perintah solat tu ataupun tidak. Dia kata orang tu tak semayang, tilik pada tak semayang. Maka puak Mu'tazilah mengatakan orang ini adalah kafir. Kita, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, bukan kafir, tetapi fasik kerana meninggalkan semayang. Melainkan orang yang tinggal semayang itu, dia mengatakan bahawa solat itu bukan diperintahkan, solat itu tidak wajib. Maka barulah di ketika itu kita menghukumkan orang yang tidak semayang itu, yang mengingkarkan perintah solat itu, maka barulah dia kafir. Kena perhati molek. Nampak halus ke tak? Beza. Tapi kalau kita tak teliti tu, jadi Mu'tazilah kita. Tak masuk lagi, kita tak cari lagi Qadariyah dengan Jabariyah. Usaha bawa bekas semua sekali, nanti kita bicara insya-Allah. Berapa ramai kita di kalangan kita ni berasa ada makan lebih sikit, kenyang dah. Kalau dakwa gitu berat belaka tu. Tak boleh duit lebih sikit kau, senang duit lebih sikit. Belaka tu Jabariyah belaka tu. Kena halusi tu, nanti insya-Allah kita halusi satu persatu insya-Allah. Baik, sifat wujud. Ini kita masuk sifat yang pertama. Maka bila sebut sifat 20, wajib kita kena tahu, wajib kita kena teliti bahawa sifat 20 ini ijma' para ulama usuluddin, wajib tiap-tiap mukallaf kena mengaji. Kena tahu sifat wajib bagi Allah, yang pertama. Kena tahu sifat mustahil bagi Allah, yang kedua. Dan kena tahu juga sifat yang harus bagi Allah, berserta dalil bagi tiap-tiap sifat tu. Tak tahu, maka kita tengah makan nasi pun Allah Ta'ala beri dosa pada kita. Melainkan kita duduk dalam majlis ilmu, orang ngajar ilmu akidah, mari duduk walaupun tidur. Itu sebut walaupun an-nauman, Allah Ta'ala beri pahala. Maka sebab itu di dalam kitab Muqaddimah Al-Mahalli, di antara bandingan orang yang sembahyang tengah malam 1000 rakaat dibandingkan orang duduk mengaji tapi dia tidur, wak mana lebih baik? Kata para ulama, yang lebih baik adalah orang yang duduk dalam majlis ilmu walaupun dia tidur. Kita wak mana kalau kita kira tu sembahyang sunat tapi para ulama buat banding kena pergi mengaji. Kerana apa? Kerana dengan mengajilah kita boleh buat biasa. Antara yang batil, yang buruk. Ni setan tidak mari dah kot baik ni. Kita sedekah jelah sedekah, kita buat jahat jelah jahat dah tu. Dia mari ikut baik ni. Dia mari ikut baik. Semayang 5 rakaat tengah malam, bekak dahi-dahi. Tengok. Yang mari ikut baik dulu ni. Dulu jahat, jahat kau nampak lalu jahat. Dia ni ikut baik nampak dah. Setan dia teliti. Dia buat kerja teliti. Kita kena perhati baiklah. Tu di antara perkara yang kita kata nak buat banding. Baik. Maka wajib tiap-tiap mukallaf
Semasa mana? Semasa balirun aqilun sihatil haras. Orang yang akil, orang yang baligh dan dia sihat tubuh badan. Maka di ketika itu wajib dia kena menutup. Maka sebab itu mak ayah kalau ada anak yang sudah umur 7-8 tahun atau dia mengaji ilmu tauhid, kurang-kurang kita kena dedahkan yang mana sifat wajib bagi Allah, yang mana sifat mustahil, yang mana sifat agu. Kalau dak, maka anak kita binasalah dak tahu. Maka sebab itu di dalam Faridatul Faraid, ayah kalau alim sifat 20, dia tak boleh nak tolong anak. Tak boleh. Kalau anak alim, tak boleh nak tolong ayah. Dia kena tiap-tiap diri. Maksudnya ilmu tauhid ni, dia selamat diri sendiri. Nak kenal sifat Allah ni, dia selamat diri sendiri. Dia tak boleh selamat bini dia ke, tak boleh. Anak dia tak boleh. Maka sebab itu, dia terkena kepada diri dia tiap-tiap masing. Kena ingat baik tu. Kemudian sifat wujud. Ini sifat yang pertama. Dipanggil sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah ni? Kena perhati baik-baik ni. Sifat nafsiyah ni sifat bangsa sungguh ada. Sifat yang bangsa sungguh ada. Dipanggil sifat subutiyah. Sifat nafsiyah. Sifat wujud ni ini sifat nafsiyah dan juga sifat subutiyah, sifat yang bangsa sungguh ada. Sifat wujud, tapi ada tak di zat? Tak ada di zat. Dia ada di mana? Dia ada di zihid kita. Nak mencerakkan kita ini, nak memahami bahawa zat Allah Ta'ala itu ada. Itu saja. Itu saja. Habislah sifat tu. Contoh buat bandingan sifat wujud ni, sifat subuk ni. Kalau buat makhluk kita ni, buat bandingan makhluk kita ni, contoh gula lah. Manis pada gula, masin pada garam, masam pada cuka, manis pada madu. Bangsa ada belaka tu. Tapi nak tunjuk tak boleh belaka. Tapi tak apalah, makhluk tu kita boleh tunjuk lagi. Tak manis pada gula-gula lah manis. Tapi cuba tunjuk manis tu. Gula-gula ada dia. Manis tu. Tak boleh. Itu bangsa makhluk boleh rasa. Tapi pada Allah, dia bangsa ada. Tapi nak tunjuk tak boleh. Kalau tunjuk makhluk lah. Kalau bangsa tunjuk ni makhluk lalu. Adapun wujud Allah, kaitlah dengan sifat salbiyah pula. Wujud Allah berkidam, wujud Allah berbaqa, wujud Allah mukhalafatuhu lil awadis, wujud Allah wahdaniyah. Tu. Maka sebab itu sifat wujud ni kena faham molek. Jangan kita kata wujud Allah ni wujud yang sebenar pada di zat tu. Tidaklah kita katakan sifat wujud dia ada bangsa sungguh tapi tak ada di zat. Bukanlah kita nak nafi sifat zat tu. Nak cerak pada kita bahawa zat Allah Ta'ala itu ada. Itu. Lepas tu pula nak melepaskan diri kita kepada kadaran fardu ain, wajib kita kena tahu gini. Sifat wujud tentu sungguh. Kena pegang gitu. Sifat wujud tentu sungguh. Lawan bagi wujud tiada, adam. Tentu tidak. Apa dalil? Alam ini. Ingat awak ni, lepas dah fardu ain. Nak lebih lagi, tak boleh dalil makhluk ini tu. Boleh. Contoh, kalaulah kita ini duduk balik rumah, anak tanya, dah alam tu apa? Wujud tu apa? Kita mabuk nak jawab tu. Gimana? Maka di ketika itulah wajib kita kena mengaji pula dalil khusus. Secara ijma' nak lepas diri kita daripada berdosa dengan Allah ni, lepas dah.
Sifat wujud tentu sungguh, lawannya tiada tentu tidak. Apa dalil? Alam ini. Lepas dah. Nak bercadang, kalaulah ada orang tanya pada kita, apa alam itu? Apa makhluk itu? Sifat wujud bagi Allah, dah kita wujud juga. Apa beza wujud kita dengan Allah? Boleh jawab, maka lepas. Tak boleh jawab soalan tu, itu dipanggil kena melakah lah. Kena kita tanya lagi. Wujud kita ini baharu, wujud Allah itu kidam. Masuk sifat salbiah pula. Nampak tak? Maka sebab itu sifat nafsi, sifat salbi, sifat ma'ani ini berlazim-laziman. Nak cerak sifat nafsi, kena cerak juga sifat salbi. Maka sebab itu soalan-soalan yang sebegitu, walaupun kita kata duduk seorang tak apalah. No, duduk seorang rumah orang tak mahu kita tanya. Tak apa Syekh. Tak apa ayah. Kalau buat anak kita aling juga sikit deh, duk ngaji dengar-dengar, mari tanya kita kok. Ayah nak tanya sikit, sifat wujud, apa beza dengan wujud manusia ni? Kita nak jawab mana? Kalau boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, berat kita. Berat ke mana? Nak sah iman kita kepada Allah, payah. Kerana ingat baik-baik, kita ni mengaji sifat wujud yang saya sebut tadilah. Siapa dalil alam ini, itu muqallid tu. Ikut wa ulama dah. Di dalam kitab Kifayatul Awam, iman orang muqallidi ini masih diperselisihkan. Ini masih khilaf, beriman ataupun tidak. Sebahagian para ulama mengatakan iman orang taklid ini, dia kata sifat wujud tentu sungguh, sifat Adam tentu tidak. Apa dalil alam ini? Itu ulama buat tu, kita ikut waktu. Ini dipanggil iman muqallid, ikut. Dia tak berusaha untuk buat dalil sendiri. Jalanan dalil itu tak ada. Semata-mata dengan ini dipanggil dalil, atau ini dipanggil iman muqallid. Para ulama berselisih orang ni beriman ataupun tidak. Tu bahaya tu. Sebahagian para ulama mengatakan orang ini masih lagi berdosa dengan Allah. Sebahagian para ulama, dan ini pandangan yang masyhur, yang majoriti, yang mengatakan bahawa sudah beriman. Tapi kena perhati baik. Bila mana berkhilaf dua pandangan yang agak seimbang, kita kena keluar. Takut-takut di akhirat nanti Allah Ta'ala membenarkan pandangan ulama yang mengatakan iman muqallid itu belum beriman. Takut sungguh. Duk atas dunia tak apa lah. Takut akhirat kayak gini. Maka sebab itu, bandingan tentang sunat. Semayang berjemaah kita ni, di dalam mazhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, adalah sunat muakkadah ataupun fardu kifayah. Ya. Tetapi dalam pandangan mazhab Malik, semayang berjemaah ni wajib. Maka sebab itu, sunat, kata guru saya, sunat ni bukan dia sebelah tak boleh buat. Sunat ni, dia sebelah kena buat. Sunat ni. Maksudnya kalau di akhirat nanti Allah Ta'ala membenarkan pandangan Imam Malik yang mengatakan sembahyang berjemaah ni wajib, kita buat sunat. Kata sunat itu fardu kifayah tu orang adalah tu hakim mayang tu, kita duduk rumah jelah lepas dah. Kalau akhirat nanti Allah Ta'ala membenarkan pandangan Imam Malik, kedu kita nak balas kat mana? Wajib. Itu. Jalan niti belaka tu, niti belaka atas sungai tu, niti belaka. Tak jelas belaka tu. Maka sebab itu berlebih-lebihan dalam bab iman ini. Bab iman. Yang mana lebih selesa? Lebih selesa keluar daripada khilaf para ulama. Walaupun majoriti dia kata beriman dah, kena keluar. Maksudnya kena mengaji sentiasa.
Sehingga kan para ulama menandakan bahawa dok lepas lagi, dok tahu lagi, dok semampu lagi sifat 20 ni wajib. Kalau kapung ni kapung dia ke asing tau. Kalau tak ada orang ke asing boleh hajar sifat 20 kado-kado, wajib kena keluar. Keluar cari guru buat boleh hajar sifat 20. Kadang-kadang orang tanya, kabo kita kok dah saya ni umur lebih dah. Boleh lagi ke? Boleh, tak ada masalah. Tok Seleho kenal tak Tok Seleho? Raja dengar tak nama Tok Seleho? Ha? Ayuh, raja dengar Tok Seleho. Tak Ajeng? Raja dengar tak Tok Seleho? Orang Kelantan. Dia ngaji, kenal? Tok Seleho. Apa tak kenal orang Kelantan? Tak kenal. Dia anak murid kepada Syekh Wak Ahmad, kawan baik kepada Tok Kenali. Dia ngaji lebih kurang umur 40-50 kok. Hidup dengan orang getah. Ya ada bini dah, ada anak seorang, nak dua orang gitulah. Duduk tengah orang getah, dia mari berasa dalam hati. Tok. Dia kata, aku ni tubik pagi balik petang duduk tahu orang getah. Makan kenyang. Tak tahu ngaji agama ni. Agama ni aku tak tahu, dia kata. Duk tengah-tengah orang getah. Mari dak dalam hati ni. Buat pagi balik petang. Buat pagi balik petang tidur. Duk kerja ke waktu lah. Lalu dia balik pergi rumah dia. Dia khabar kaya. Ya ayah, aku nak pergi ngaji ni. Dah buat apa orang ni? Gini ayah, hamba berasa macam tak bererti hidup. Lepas tu ayah ada dah mu, memanglah nak ngaji umur lebih dah. Lepas tu anak bini mu nak tinggal siapa? Wak kira aku ayah nak ngaji kau kata. Lepas tu ayah dia pun kata, tak apalah kalau gitu, mungkin ngaji, aku jaga. Lepas tu lah baru ayah ngaji dengan ada satu pondok tu di Fatani. Lepas tu dia pergi ke Mekah bersama-sama dengan Tok Kenali di ketika itu. Syekh Wan Ahmad tu guru dia. Tok Seleho ni memang dia ngaji umur lewat dah, tapi dia pergi ke Mekah alim dah. Kerana di pondok tu dia mengaji umur tua, tapi dia mengaji 3 tahun lebih pada orang duduk situ 5 tahun 10 tahun dah. Kerana apa? Dia memang bersungguh-sungguh. Matang-matang ilmu tu habis dia apa? Ibarat orang kandok dia, orang kandok. Dia kandok dia nak cari orang dah. Dia nak aku dapat lah. Tak cari orang nak kata Raja Hima pun lah. Sebab dia masa ngaji tu, orang duk pondok tu habis benda kata. Orang tua lah, inilah. Dah dia memang tu sungguh berubah. Ngaji. Orang budak-budak aja tengok dia. Tak cara. Tapi apa nak katanya, walaupun umur kita kata sudah lewat, tapi dia berusaha nak ngaji. Akhirnya dia dapat. Maka sebab itu Tok Seleho di antara amalan dia buat kalau giah sekali ziarah makam dia. Makam Tok Seleho ni, dia ni buat amalan, dia bina sebelah rumah dia lebih kurang gitu satu tempat kubur. Kubur tu tiap-tiap malam dia akan tidur situ. Buat peringatan. Dalang juga lebih kurang kita kata dalang lah lebih kurang ni lah. Maknanya apa? Lihatlah lah. Sampai sekarang kalau ada yang nak duduk boleh lagi. Mitok kunci ada kunci, boleh duduk dalam tutup. Boleh minum minit. Kawan saya pernah duduk, dia kata duduk dalam berapa minit. Dia main berasa lalu. Makam Tok Seleho. Dia Tok Seleho. Dia teragi Kelantan. Wali besar tu. Dan dahulu makam tu wangi. Sekarang rusuk sikit. Sebab dulu tak ada kubur sebelah-sebelah tu. Lain ni banyak dah kubur. Wallahu a'lam lah kita nak kata dia. Dia wali Allah. Orang lain tu tak berapa wali. Ada. Baru hanya habis. Pakat-pakat dia insya-Allah. Ada. Itu nak sebutnya Tok Seleho. Orang alim besar di Kelantan. Baik. Habis tu, maka ada Allah Ta'ala itu dengan sendirinya.
Maksud ada Allah ni, maksud sifat wujud itu ada dengan sendirinya. Para ulama ada yang mengatakan dia itu ada dengan sendiri, itu tidak berhubung dan tidak terkait. Adanya sifat Allah, sifat wujud, adanya zat Allah itu tidak berkait, tidak berhubung dengan yang lain. Itu sifat wujud. Lawannya tiada, Adam. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Hanya wajib ada selama-lamanya. Adapun tanda ada Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Maka dalil adanya wujud Allah, maka ada dalil tentang sifat wujud Allah itu adalah makhluk. Adanya sifat, adanya makhluk, kejadian itu menandakan bahawa adanya Allah. Kita nak nafi sifat wujud bagi Allah, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala itu tidak wujud, maka sudah pasti dia bersifat dengan lawan bagi wujud, iaitu Adam, tiada. Mustahil. Kalaulah Allah Ta'ala itu zat, dia tidak ada, maka mustahil pada akal kita katakan begitu. Kenapa? Kerana kalaulah Tuhan itu tidak ada, maka jadinya kita ini tidak jadilah. Kerana pasti kita ada ini, ada kuasa yang membuat kita, ada kuasa yang mendahului kita. Begitu sifat wujud. Maka dia berbeza, sifat nafsi, sifat salbi, sifat ma'ani. Beza ni. Yang maujud, yang ada pada zat, sifat ma'ani. Sifat nafsi, sifat salbi ini bahasa subuk, bahasa zihin belaka. Amrun i'tibariyah dipanggil. Bahasa fikir pada fikiran. Bahasa ada dalam fikiran. Kecuali sifat ma'ani. Sifat ma'ani maujud pada zat. Apa tanda? Contoh saya sebut. Adanya kita ini melalui sifat ma'aninya Allah. Melalui takluk-takluk dia lah. Contoh, adanya makhluk itu melalui sifat ma'ani Allah, bersifat dengan perkuasa, qudrah. Muafakat dengan sifat iradah, muafakat pada sifat ilmu. Adanya manusia, Allah Ta'ala itu dengan kuasa dia. Adanya manusia itu dengan Allah Ta'ala itu muafakat pada sifat iradah. Allah Ta'ala kena kehendak. Adanya manusia itu muafakat pada sifat ilmu. Allah Ta'ala mesti tahu nak buat apa. Maka sebab itu, kalaulah para ulama menandakan bahawa kalaulah kita ini dibukakan hijab melihat sifat ma'ani Allah, maka kita akan dapat lihat. Melainkan sifat nafsi, sifat salbi tak ada. Sifat kidam contoh. Nak kata kidam ada, memang tak ada. Dah, dia tu sebut tu. Nak beri cerak kita dengan zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam, tidak bersifat dengan lawan bagi kidam baharu. Itu sahaja. Maka sebab itu sifat nafsi, sifat salbi ni ia tak payah jalan gitu je. Yang paling penting sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat maujud. Tidak dapat tidak kalaulah tercicir salah satu sifat ma'ani, Allah Ta'ala itu cacat dah. Allah Ta'ala itu tidak ada. Umpama kita kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala itu tak ada pengetahuan, kita kata. Tak ada ilmu. Tak alim. Kalau Allah Ta'ala tak alim, Allah Ta'ala tak tahu, maka tak jadi kita. Contoh kita kata semata-mata Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa, bersifat dengan iradah. Sifat ilmu tak ada. Tak jadi kita. Sebab apa tak jadi kita? Allah Ta'ala ada kuasa. Dia ada kuasa. Boleh buat, boleh tidak. Jadi tak lagi? Tak jadi lagi. Muafakat pada sifat iradah. Semata-mata dengan kuasa, tak muafakat pada sifat iradah, tak jadi manusia. Allah Ta'ala mesti ada kuasa. Lepas tu mesti kehendak pula. Lepas tu kita kata semata-mata dua ni. Bukan. Tak jadi juga manusia. Mesti muafakat pada sifat ilmu. Allah Ta'ala mesti tahu nak buat benda.
Kalau tak tahu buat benda kau, berat tak jadi lah. Maka sebab itu sifat ma'ani sahaja yang ada takluk, sifat lain tak ada takluk. Apa takluk? Tugas. Yang saya sebut tadi, sifat iradah muafakat pada sifat ilmu, sifat ilmu muafakat pada sifat qudrah. Lepas tu jadilah manusia. Begitu. Kalau nampak tu tak apalah. Kalau tak nampak tu tak apa, selu-selu kok. Kalau nampak tak apa, tak nampak pun tak apa juga, selu-selu. Maksudnya tak nampak tu, banyak lagi tu tak tahu tu. Tak apa dah. Tak apa dah. Kata guru saya duk mengaji dulu kok. Pening tu. Duk main sifat subuh amrun i'tibariyah halun tetap tak tetap jisim jirin arak tu tak cerita lagi. Jauhar tak jauhar. Maka sebab itu saya kata tak faham tu guru. InsyaAllah faham tu kata. Sebab kalau tak faham tu memang itulah faham. Sebab kalau kita kata faham dengan zat Allah, tak faham kita. Kita ngaji sifat ni, ini ulama susun. Bukan kena zat, tidak. Bukan kena hakikat zat, tak. Kena sifat baru ni. Kata kulit. Nak kata kulit tak kulit juga. Hakikat tak tahu. Hakikat serah pada Allah. Yang kita tahu, yang dituntut adalah sifat saja. Baik. Jadi kena pakat-pakat beringatlah, pakat-pakat teliti baik-baik berkenaan tentang akidah. Habis itu tu. Jadi setakat pada itu dululah, insya-Allah. Ada. Kau apa dah? Habis dah? Apa? 40. Situlah. Tak ada apa dah boleh banyak-banyak tupuh. Jadi ia beza, ia ceramah beza, ngaji kitab beza, jangan awak sama. Maka sebab tu ilmu bukan ceramah. Ceramah ni membangkit semangat. Boleh. Tapi kalau ilmu dengan kitab, kena buka kitab. Barulah kita dapat ilmu yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat sajalah pada sifat wujud. InsyaAllah kita lain kali bertemu lagi. Kita masuk sifat kidam, iaitu sifat yang kedua dan yang pertama daripada sifat salbiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.